Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa azwajihi wa zurriyyatihi kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa azwajihi wa zurriyyatihi kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada pagi ini dapat sekali lagi sama-sama kita berkumpul di masjid kita untuk kita sambung perkongsian kita daripada ilmu atau subjek fiqhul at'imah wal ashribah, ya. The science of food and beverage or drinks, ya. Di mana pada sesi yang lalu kita dah bincang tentang definisi, ya, kemudian hukum asal kepada makanan, kemudian jenis makanan yang diharamkan dalam Quran secara amnya, ya. Itulah 4 perkara lah. Itulah saya baca tu hari, surah Al-Ma'idah, surah Al-An'am ayat 145, di mana kata Allah, qul la ajidu fima uhiya ilayya muharraman ala ta'imin yat'amuhu illa an yakuna maitatan. Katakanlah wahai Muhammad, aku tidak dapati daripada apa-apa diharamkan ke atasku. Katakanlah wahai Muhammad, aku tidak dapati apa-apa yang diwahyukan kepadaku itu haram ke atas orang yang memakan sesuatu makanan itu, melainkan maitatan, bangkai, au daman masfuhan, ataupun darah yang mengalir, au lahma khinzir, ataupun daging babi. Fa innahu ridsun, itu adalah najis, ya. Au fisqan, atau satu kefasikan, ya. Uhilla li ghairillahi bihi faman itturra ghaira baghi wala adin fa inna rabbaka ghafurur rahim, ya. Ataupun binatang disembelih tidak dengan nama Allah, dan barang sesiapa yang terpaksa, dia tidak mahu dan juga tidak melampau, maka mudah-mudahan maka sesungguhnya Allah Ta'ala itu maha pengampun lagi maha pengasihan. Baik, jadi dalam ayat ni Allah Ta'ala sebut 4 saja, ya. Jadi adakah ada 4 ini saja yang tak boleh? Kalau kita nak tengok Quran, 4 ni sajalah, ya. Tapi tidak sedemikian, kerana ada lagi ayat yang lain yang kalau tidak Allah Ta'ala sebut in spesifik, sebab in spesifik tak banyak kan, 4 ni aja. Allah Ta'ala sebut kaedah-kaedah am yang merujuk kepada haramnya atau tidak dibolehkan satu makanan. Baik. Jadi pada pagi ini kita nak masuk tajuk yang baru, itulah beberapa sebab haramnya makanan atau minuman itu, ya. Istilah Arab kita sebut asbab tahrimit ta'am. Dulu kita kata asal-asal makanan itu harus, mubah dan halal, ya. Hatta Qardawi dalam bukunya Al-Halalu wal Haramu fil Islam kata al-aslu fil at'imah wal ashribah al-hil ma lam yakun dalilun ala tahrimiha. Asal-asal makanan dan minuman itu adalah halal dan harus, melainkan jika ada dalil yang mengharamkannya atau melarang. Jadi nak kata haram tu mesti ada dalil lah, ya. Atau sekurang-kurangnya mesti ada sebab yang menyokong kenapa ia dilarang atau diharamkan. Mungkin dalil spesifik tak ada, tapi ada sebab yang boleh dikatakan haram dengan sebab dalil-dalil yang am, ya. Dalil umum sudah memadai dalam setengah perkara, ya, terutama dalam hal pemakanan. Baik, kata si pengarang, sesungguhnya syariat Islam yang mulia ini indah sekali, segala hukum hakamnya dibangun di atas dasar hikmah dan kemaslahatan. Hanya kadang-kadang kita tidak mengetahuinya. Hanya kadang-kadang kita mengetahuinya, kadang-kadang juga kita tidak mengetahui, ya.
Kerana memang para hamba tidak ada kewajipan untuk mengetahui perincian hikmah Allah dalam setengah-setengah perkara. Namun cukup bagi mereka untuk beriman, berilmu secara umum dan pasrah sepenuhnya, sebab mengetahui perincian hikmah adalah sesuatu yang di luar daripada kebatasan kemampuan akal manusia. Ya. Ini lebih merujuk kepada hal-hal yang bersifat keduniaan ataupun kita kata selain ibadah yang tidak ta'abudi. Kerana hukum ni ada dua. Ya. Satu disebut sebagai ta'abudi, hanya ibadah semata-mata. Ya. Kadang-kadang kita tak tahu hikmah pun pasal dia ta'abudi dan kita tidak disuruh supaya mengetahuinya. Tak cari pun tak apa. Ya. Kadang-kadang kalau kita cari pun buat nyusah. Dan kadang-kadang selain daripada tidak ada kepentingan, dia menyebabkan kepala otak kita pun jadi pening. Ya. Sembahyang subuh pasal apa dua ya? Sembahyang subuh dua ni sebab dulu Nabi Adam masa dia turun, dia turun di bukit, apa nama bukit tu? Di Sarondip. Bukit apa namanya? Ada nama dia. Dan bila turun tu dia sujud pada Allah. Ya, 4 kali. Jadi sebab tu kita sembahyang subuh 2 rakaat. Bersamaan dengan 4 kali sujud. Katanya begitulah. Ada ustaz yang berkata begitu. Selebriti pula tu. Mungkin dia rujuk mana-mana buku sejarah ataupun tak tahulah kan. Ya. Tapi katanya turun di Gunung Jerai, katanya lah, tak tahulah kan betul tidak kan. Dia cerita-cerita Nabi terdahulu ni tuan-tuan. Of course lah Nabi nombor 1 sekali. Bahkan manusia yang pertama, the first human being, Adam. Kebiasaannya dia diambil daripada sumber-sumber Israeliat. Ya. Yang mana kita tak tahulah betul tidak. Ya. Jadi sumber-sumber Israeliat ni kalau betul lah daripada Israeliat tu, tapi dia sepatutnya bagi tahu saya ambil ni daripada Israeliat. Ataupun dia berbuku mana-mana, sebab kita pun tak nafikan sebahagian buku ulama kita, termasuk ulama-ulama besar Al-Imam Ibn Katsir dalam tafsirnya, banyak dia ambil daripada sumber-sumber Israeliat. Sumber Israel ni tidak ada masalah sebab dia ada 3 kategori. Pertama, yang bercanggah dengan Islam, itu wajib kita tolak. Yang kedua, yang sama dengan Islam, itu wajib kita terima. Yang ketiga, tidak diketahui, unknown, ghair ma'lum, tidak diketahui. Macam mana ni? Pendirian majoriti ulama ialah tawakuf. Kita jangan kata betul, kita jangan kata salah. Ya. Dalam hal ni pun kita nak kata betul, tak boleh, nak kata salah, tak boleh. Bukan tak boleh bagi tahu, tapi kita kena bagi tahulah sumber kita ambil dari mana, takut orang pegang betul-betul. Betul tak? Orang dia ingat kata, oh ni hadis Nabi kot. Nabi mana ada cerita in detail ataupun orang kata apa? Tak tahulah kan. Tapi setahu kita tidak ada. Kena bagi tahulah kita sumber ambil tu daripada mana. Saya ambil dari tafsir Ibn Katsir. Seorang begitu. Tapi kalau dalam tafsir ataupun buku-buku ulama yang besar sekalipun, dia tak terlepas daripada Israeliat dalam hal cerita Nabi terdahulu. Kita tahu dah. Kalau cerita Nabi dulu kan banyak Israeliat. Kita kena tengoklah. Kalau Israeliat kita kata ini daripada tafsir Ibn Katsir. Tapi apa yang saya semak ia daripada Israeliat. Kena rajinlah sikit. Sementara hari ni tuan-tuan memang ada ulama yang buat kerja cari sumber-sumber Israeliat dalam buku-buku tafsir. Dan unfortunately dalam tafsir termasuk Ibn Katsir memang banyak hak Israeliat. Nak sebut boleh, tapi cakap sumber je. Pasal hari ni tak susah nak cek sumber tuan. Ya. Macam kita kata hadis lah, hadis-hadis Nabi kan. Memang tak ada syarat kita bagi tahu ni hadis sahih, ni hadis dhaif. Memang sebagai ulama kata tidak wajib. Sebahagianlah kata begitu. Tapi dia kata kalau hadis Nabi yang sahih, kata berkatalah Rasulullah. Sebut dengan jazam. Nabi sebut begini. Jadi walaupun kita tak kata sahih, kita tahu dah kalau orang tu kata Nabi berkata, straight away dia panggil jazam. Maka itu hadis sahih. Tapi kalau hadis itu tidak sahih, jangan jazam itu. Kata dikatakan Nabi kata. Lain bunyi tu. Dia panggil tabrid.
Mari perkataan ruya, diriwayatkan, dikatakan, kena ada istilah begitu. Dan disebut oleh ulama-ulama besar kita macam Imam Suyuti dalam Alfiyah dia. Ya. Imam Ibn Salah dalam buku Muqaddimah Ilmu Hadis dia. Dia kata kalau hadis itu sahih, jazamkan dia. Qala Rasulullah, Nabi telah berkata. Walaupun dia tak kata ini hadis sahih. Walaupun tak kata ini dalam Bukhari dan Muslim. Sebab kalau kata sebut dalam Bukhari Muslim memang sahih lah. Of course kalau dia kata ini hadis sahih, mungkin sahih lah sebab dia kata sahih kan. Tapi kalau dia tak sebut pun tak apa. Memanglah sebahagian ulama tak mewajibkan dan dikatakan itu majoriti. Baik sahih, baik dhaif. Tapi lafaz tu kena menunjukkan kepada sahih atau dhaif. Kalau dhaif jangan kata Nabi kata, dikatakan Nabi berkata bla bla bla. Sekurang-kurang kita kata begitulah. Jadi ada isyarat bahawa ini boleh jadi sahih, boleh jadi tak sahih. Mana macam Syuti kata, kalau kamu tahu hadis ni dhaif dan ataupun kamu tak pasti sahih ke dhaif, buat mari lafaz tamrid. Jadi jazam dengan tamrid dia satu benda yang penting juga. Yalah kadang-kadang ustaz kan dia tak tahu status contohnya. Tapi kalau dia tahu status, lebih baik dia bagi tahu. Bahkan sebahagian ulama kontemporer tuan-tuan dia kata wajib beritahu kerana keperluan masa kini. Kalau dhaif kita cakap dhaif. Itu lebih baik. Lagi tu tak susah nak cek status hadis ni. Only with one click saja. Klik saja. Ya. Kat internet berlambak tuan-tuan. Saya dulu tuan-tuan belajar master, macam kita belajar degree 25 years ago, kita dapat buku, dapat modul. Tapi bila saya buat master 8 years ago di universiti, kita tak dapat buku, dapat apa? Pendrive tadi bagi, bayar kat jurang ribu. Tapi bukan sebarang pendrive. Inside the pendrive there are lot of books, articles, thesis, journal, banyak. Sebab hari ni kita dah tahu, ataupun mereka pun dah faham sistem pengajian hari ni. Cucuk kat laptop je. Kita pun memang ada laptop aja. Tak ada masa nak buka buku tuan. Buka laptop, cek tengok. Of course dalam universiti hari ni dia ada library yang kita boleh access online. Dan sebahagian buku memang dia dah scan masuk dalam tu. Tak perlu kita nak pergi library, buka dulu kat pergi library, cek pakai komputer tu kan. Mana buku dulu? Tengok nombor siri, kita tengok, cari. Allah, susah cari buku tuan di universiti dulu. Ya. Kita nak cari buku, kena cek kat komputer dulu, tengok nombor siri, baru pergi ke rak-rak yang ada. Sekarang tak perlu. Kita access by the internet saja. Ya. Jadi tak susah nak cek status. Ya. Jadi itu lebih penting ya. Itu penting juga ya. Baik. Jadi kata si pengarang ni ada hikmah lah di sebalik hukum hakam Allah. Ini jadi nak sebut tadi bilangan rakaat semayang ni ta'abbudi, absolute worshipping. Mana kita tak tahu pun tak apa. Ya. Kalau benda tu penting, mesti ia diberitahu oleh Rasulullah SAW. Sebelum awak bagi tahu, Nabi bagi tahu dulu. Kalau benda tu penting lah. Tapi Nabi tak bagi tahu, maksudnya benda tu tak penting lah. Ya. Sebab ilmu ni ibadah. Sebab ilmu ni berkait ibadah. Ibadah ni dia mesti absolute. Ya, from the Prophet. Daripada Rasulullah SAW. Kalau Nabi sebut ada. Kalau tak ada, tak ada. Sebab dia ta'abudi. Ya. Dengan rakaat semayang, waktu semayang. Pasal apa Allah Ta'ala suruh semayang zuhur tengah hari pukul 1 lah, masa gelincir matahari? Kenapa tak buat semayang zuhur waktu petang? Kenapa Allah Ta'ala buat subuh? Ya, contoh waktu-waktu semayang itu juga ta'abudi. Ya. Yang dimaksud oleh si pengarang ini ialah hukum hakam yang selain ibadah, selain yang ta'abudi itu. Inilah muamalat, keduniaan, ya, hak mula dengan haruslah. Di mana hukum ini disebut sebagai hukum mu'allal. Kalau tak di, hukum ta'abudi. Dia ibadah. Kalau ada, tak ada. Satu lagi dia panggil hukum mu'allal. Hukum ni dia bukan ibadah. Dia ta'lil. Ibadah juga satu sudut, tapi dia lebih kepada ta'lil. Nabi sebut ni ada sebab. Ada sebab. Ya. Macam yang berlaku pada zaman Rasulullah SAW, bila harga barang naik. Harga barang naik tuan. Jangan ingat zaman sekarang aja harga barang naik. Zaman Nabi pun harga barang naik. Oh, zaman Nabi kan dinar dan
darham, emas dan perak, mata wang pada waktu itu. Mata wang emas dan perak pun ada inflasi juga. Siapa kata tak ada? Kan? Dinar dan darham pun dia tak kalis inflasi 100%, ada inflasi juga. Cuma lebih baiklah daripada wang fiat yang ada pada hari ni. Ya? Kalau kita nak compare secara rambang begitu. Ya? Tapi ada kenaikan harga. Bila sahabat jumpa dengan Nabi tak naik harga. Dan Nabi berkata, Allah wal musa'ir, yang naikkan harga ni Allah. Ya? Sebab itu majoriti ulama, termasuk standard mazhab Syafi'i, tuan-tuan, harga tak boleh dinaikkan oleh pemerintah. Bagi dia naik turun secara original, genuine. Tak boleh usik. Tak boleh buat kawalan harga. Tapi hari ni tuan-tuan, saya boleh kata majoriti dunia menggunakan pakai sistem kawalan harga barang. Terutama barang-barang penting, makanan-makanan ruji, makanan-makanan asas. Siapa dia buat kawalan harga? Kalau ikut mazhab Syafi'i, haram tu. Dan itu pendapat majoriti ulama dulu. Pasal Nabi larang kan? Betul tak? Ya. Pasal hari ni kita buat sebaliknya. Kerana majoriti ulama tuan-tuan, terutama pada hari ni melihat Nabi kata begitu kerana ada illah. Hukum ni dia bukan hukum macam ibadah, dia hukum muhalal. Nabi sebut ni ada alasannya. Apa alasannya? Nabi tak benar naik harga tu, ataupun Nabi tak buat kawalan harga pada waktu itu kerana pasaran yang ada pada zaman Rasulullah SAW ada pasaran yang original, yang genuine, betul-betul based on demand and supply. Jadi kalau dia naik pun tak apalah, at one moment dia akan turun balik ataupun berlaku kestabilan. Tapi hari ni pasal apa orang buat kawalan harga? Kerana tidak begitu. Ya. Orang sorok barang, orang ambil kesempatan, ada manipulasi macam-macam. Mau tidak mau setengah-setengah item tu mesti kawal. Dia letakkan harga siap-siap. Jadi dia mu'allal lah. Sama juga dengan pemakanan. Pemakanan ni tuan-tuan sebahagian besarnya adalah mu'allal, bukan ta'abudi. Jangan samakan bab hukum makan minum ni dengan hukum semayang. Jangan sekali-kali. Ya. Dan beza ta'abudi dengan mu'allal ni ialah ta'abudi dia fix. Dia tak boleh berubah sampai bila-bila. Tuan-tuan nak semayang subuh 4 rakaat sampai kiamat tak dapat. Tuan-tuan nak semayang zuhur, kalau subuh tuan-tuan nak semayang 4 rakaat tak dapat. Zuhur nak semayang 2 sampai subuh tak dapat. Carilah ustaz ataupun ulama mana pun, tak ada siapa yang membenarkan. Pasal itu fix. Ya. Ta'abudi ni dia banyak fix ibadah ni. Tapi mu'allal, termasuk bab makan minum ni, mu'allal ni amalat kita belajar pun mu'allal juga. Mana dia daripada perspektif semasa keadaan tu sendiri, ya. Dan dia boleh berubah. Jadi ta'abudi tak boleh berubah, dia fix. Adapun mu'allal, termasuk bab makan minum ni, dia boleh sahaja berubah daripada satu zaman pada satu zaman. Boleh saja. Ya. Melihat kepada keadaan makanan tu sendiri. Mungkin boleh jadi dulu makanan tu haram kerana ada sifat-sifat haram padanya. Kerana sebahagian besar makanan tidak disebut oleh Nabi, tidak mansus, not mentioned or spoken by the Prophet. Ya, mana mungkin Nabi nak sebut makanan in spesifik satu persatu. Kalau Nabi sebut pun ada zaman dia je lah, tamak, gandum. Ya tak? Ya. Takkan Nabi nak sebut roti jala kot, nak sebut kuih pau ke, tak adanya. Dan tak perlu Nabi sebut one by one. Cukup Nabi menyebut kaedah-kaedah am tentang makan dan minum. Jadi kita follow hak tu je lah. Ini dibuat oleh para ulama kita, ya. Jadi makan minum ni asalnya harus dan dia mu'allal. Nabi larang tu kerana ada ilah-ilah tersendiri, hatta Allah Ta'ala sendiri. Dan itu yang disebut oleh si pengarang. Sebab-sebab mengapa makanan haram. Kalau makanan haram tu apa sebabnya? Ya? Apa ilahnya? Sebab ni ilah lah. Sebab makan minum ni dia mu'allal, dia hukum mu'allal, ya. Okey, dia kata antara sebab makanan itu dilarang ialah pertama berbahaya. Ya. Syariat Islam mengharamkan kepada pemeluknya untuk Syariat Islam mengharamkan kepada pemeluknya, kita lah ya, untuk membahayakan diri sendiri ataupun orang lain. Dalam sebuah hadis Nabi baginda bersabda, la darara wa la dirar.
Ya, tidak ada perkara yang membahayakan diri sendiri dan tidak ada juga perkara yang membahayakan orang lain. Maksudnya tidak boleh membahayakan diri sendiri as well as tidak boleh membahayakan orang lain. Ya. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Majah daripada Hasan bin Ali, ya, cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan dia hadis yang sahih, sebahagian para ulama berkata begitu dan sebahagian mendhaifkan. Walau bagaimanapun, hadis ini diangkat sebagai kaedah yang besar dalam hal-hal selain ibadah. Muamalat baik, ya, makan minum baik, pemakaian baik. Apa-apa yang memudaratkan diri sendiri atau orang lain tidak dibolehkan sama sekali. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala sebut dalam beberapa ayat yang merujuk kepada perkara itu. Dan surah Al-Baqarah ayat 195, very well known. Allah Taala kata wala tulqu biaidikum ila tahlukah. Banyak benda-benda hak tak boleh hari ni dia guna ayat Quran itulah dan hadis ni. Kerana ini ayat yang paling umum sekali, dan hadis Nabi yang paling umum sekali. Apa-apa yang membawa kepada kemudaratan, baik diri sendiri si pelaku ini ataupun orang lain, pihak kedua, pihak ketiga, pihak keempat, dia tidak dibolehkan sama sekali dalam Islam. It is unallowable in Islam. Tak boleh. Ya. Of course lah, jika boleh bawa kepada kehilangan nyawa. Ya. Semua orang tuan-tuan kena puasa. Tapi pasal apa wanita yang mengandung, yang menyusukan anak boleh membuka puasanya? Kerana ia boleh membawa kepada kemudaratan pada dirinya atau pada anaknya. Kalau musafir pun dia benarkan berbuka puasa, apatah lagi orang yang seumpama itu. Ya tak? Tapi esok-esok kena qada balik lah. Mengandung hak menyusukan anak tu memanglah time puasa tak apalah kan, buka lah kan. Jangan duduk serik sangat. Kalau rasa tak boleh, jangan teruskan. Sementara kalau di endorse oleh doktor tertentu, oh kata cik ni tak boleh puasa ni, kalau puasa bahaya. Tak payah puasa. Bahkan kalau kita puasa dalam keadaan dilarang oleh ahli-ahli yang bertauliah dalam bab tu, boleh jadi haram kerana dia boleh membawa kehilangan nyawa ataupun kemudaratan-kemudaratan tertentu. Tapi kalau doktor tak endorse pun, kalau kita sendiri rasa, sebab kita tahu awak on body kan, kita rasa tak larat, ni bahaya ni, kita buka saja. Ya. Tapi kena gantilah. Ya. Dan sebagai ulama kata kena bayar fidyah saja. Kalau ikut Qardawi tuan-tuan, orang yang mengandung dan menyusukan anak, dia kata fidyah cukup, dia qada. Dan sebagian yang lain menggabungkan kedua-duanya. Ya, qada dan fidyah. Kalau dia bimbang ke atas dirinya, qada. Kalau dia bimbang ke atas anaknya ataupun diri dan anaknya, mana ada terlibat dengan anak tu kan, dia kena qada dan kena fidyah sekali. Dan itu yang standard dalam mazhab Syafi'i sebenarnya. Mazhab Syafi'i bab ni dia agak ketat lah, dia agak berat sekali. Ala kulli hal, isu tu isu khilaf, ya. Dia tidak disepakati. Nak cerita tak boleh lah. Sahabat Nabi tuan-tuan, Amr bin Al-As, tuan-tuan belajar dalam fiqh ibadah, dalam bab tayammum kan, fiqh ibadah kan ada banyak bab ataupun banyak kitab, ya, tajuk-tajuk yang besar. Ya, dimulai dengan kitab taharah dululah. Kitab taharah tuan-tuan belajar ada berapa bab? Ada 11 sekurang-kurangnya. Dimulai dengan babul miyah, bab air, kemudian bab bekal-bekal makanan, kemudian bab qada hajat, kemudian bab macam-macam lah kan. Masuk bab wudu, masuk bab al-mashu alal khuffain, sapu di atas token atau kasut, tak payah basuh kaki. Mesti ada satu bab lagi selepas membicarakan tentang perkara yang membatalkan wudu, ialah bab tayammum, bab tayammum. Ya. Kadang-kadang ulama letak bab tayammum ni sebelum perkara yang membatalkan wudu, ada juga. Ya. Tapi nak cerita dalam bab tayammum tu, tuan-tuan mesti belajar hadis ni ataupun jumpa hadis ni. Kalau orang belajar tayammum dia baca hadis lah. Ada setengah orang ajar fiqh tu dia tak baca hadis kan, dia baca hukum aja. Sebab dia kata orang awam nak tahu hukum saja. Orang awam dulu-dulu je. Orang awam sekarang ni tuan-tuan bagi tahu hukum dan bagi tahu dalil atau semuanya sekali. Lebih baik. Kerana orang awam ni semua bukannya tak erti. Kadang-kadang mereka more educated than us. Dia pun nak tahu lebih. Kalau nak tahu tu hukum, dia kata baik saya baca buku ataupun tak payah belajar pun tak apa, benda saya dah tahu, saya nak tahu lebih. I want to know more.
Jadi kita bagi tahu hukum, bagi tahu dalil. Nah, konteks hari ini itu penting dan lebih menyebabkan kita berminat untuk belajar. Ya, selain meluaskan ilmu dan kepahaman kita dalam sesuatu hal. Tuan-tuan mesti jumpa hadis ni. Ya. Di mana Amr bin Al-As, dia ni bukan nak belajar tayamum, tapi dia ada hubung kait. Tak boleh mudarat diri sendiri. Of course lah kalau melibatkan nyamuk. Walaupun orang tak endorse pun, tapi kita rasa begitu, boleh dah. Ini bahaya ni, ini bahaya ni. Untuk pertimbangan kita boleh. Atas sahabat Nabi dalam kisah tayamum ni tuan-tuan. Satu hari Nabi hantar dia pergi ke satu peperangan. Nama Nabi ni banyak peperangan tuan-tuan. Puluhan. Ya, tak kurang daripada 50 peperangan. Hak besar-besar, hak kecil-kecil. Hak besar-besar disebut sebagai ghazwah. Ataupun ma'rakah. Hak kecil-kecil disebut sebagai saraya. Ya. Hak kecil-kecil ni Nabi hantar 10 orang, 15 orang, 20 orang pergi, ya, di satu-satu tempat. Kadang-kadang melibatkan peperangan juga, tapi hak kecil-kecil lah. Ya. Termasuk dihantar oleh Rasulullah SAW ialah Amr bin Al-As. Ya. Dari hadis yang sahih. Diriwayatkan oleh Sunan Abi Daud dan selainnya. Saya tak tahu lah Bukhari Muslim ada atau tidak. Ya. Bila dia duduk dalam peperangan tu, dia bermimpi. Oh, tidur-tidur mimpi pula. Mimpi hak pelik tu lah. Oh, kena mandi wajib dia. Kalau mimpi makan nasi, minum air, pergi makan angin kat pantai, tak apa. Ini mimpi hak something tu. Lepas tu, lepas dia mimpi, dia tengok pagi tu, Allah mak keluar mani pula. Kalau mimpi saja tak apa. Kan? Oh, kena mandi wajib ni. Tiba-tiba pada malam itu, malam sejuk sekali. Ya. Ihtalamtu fi lailatin baridatin syadidal bardi. Malam tu aku mimpi, kemudian keluar mani, kemudian sejuk sekali. Oh Allah, tak boleh mandi dia kata. Wa in iktasaltu khasyitu ana uhlak. Aku risau kalau aku mandi ni akan menyebabkan aku binasa. Bila dia aku sakit, bila dia aku mati bahkan. Apa dia buat? Fatayamamtu, aku tayamum. Wa sallaitu bi ashabi, aku pun sembahyang dengan sahabat aku, jadi imam tuan-tuan. Orang lain ambil wuduk lah tu, dia tayamum je. Tak ambil wuduk. Tak mandi wajib. Dan sahabat dia tahu keadaan itu. Bila balik kat sahabat cakap kat Rasulullah, ngadu lah. Ya? Sahabat Nabi pun panggil dia main. Nabi tanya, ya Amru, wahai Amru, as-sallaita bi ashabika wa anta junubun? Kamu sembahyang jadi imam dengan sahabat-sahabat kamu dalam keadaan kamu berjunub, dalam bracket kamu tak mandi. Apa jawab dia? Dia kata, zakartu qaulallah wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahimah. Antara ayat diguna pakai dalam bab darurat ni tuan-tuan, Al-Baqarah 195. Wala tulqu bi aidikum ila tahlukah, tu satu. Yang kedua ayat ni lah, An-Nisa ayat 29. Ya. Ayat ni sebenarnya dekat awal tu disebut pasal harta. Ayat terbesar sekali dalam bab harta. Ya ayyuhallazina amanu la taqulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan antara minkum. Ujung tu Allah kata wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahimah. Kata Allah, jangan kamu bunuh diri kamu. Ya, kerana Allah Taala itu Maha menyayang kepada kamu. Jadi dia ingat, oh Allah Taala kata jangan bunuh diri kamu. Jadi dia kata takut-takut aku mati. Jadi aku tak mandi je. Apa Nabi kata padanya? Fadhahikan Nabi walam yaqul syai'an. Nabi pun ketawa dan tidak berkata apa-apa. Nampak? Jadi kalau kita rasa ini memudaratkan diri kita, stop daripada melakukannya. Ataupun kita boleh saja meninggalkan suatu kewajipan, ya, dengan sebab kemudaratan itu. Kalau perlu diganti, ganti. Kalau tak perlu ganti, tak perlu ganti. Tengoklah macam mana. Tapi bila melibatkan kemudaratan, dia satu benda yang besar dalam agama, ya. Baik, ada beberapa perkara yang menjadi ada beberapa gambaran membahayakan dalam soal makanan.
Dia buat marilah aspek-aspek hak bahaya ni macam mana. Okey, pertama, makan melebihi batas. Ya. Orang makan nasi sepinggan je paling kuat pun dia sampai 3 pinggan. Contohnya. Bahaya juga tu. Tapi macam itu ulama kata tak haram. Makruh saja. Ya. Kerana bukan kata kita makan 3 pinggan mati terus, tak ada. Ataupun makan 3 pinggan lepas tu pensan. Kalau macam tu jadi haram lah. Dia dalam jangka masa yang lama makan banyak ni, dia boleh membawa kepada kesihatan dan kemudaratan tertentu. Tapi ada orang makan banyak tak ada apa pun. Saya ada kawan suka makan nasi tuan, kalau tengok dalam pinggan dia macam kita 3 pinggan. Tapi steady je. Ya. Tapi amat-amat tidak digalak-galak, ya, tak boleh. Dan dia boleh membawa bahaya tertentu. Baik. Makan melebihi batas di samping berbahaya juga pemborosan yang dilarang agama. Maka banyak sangat ni boleh bawa kepada bahaya dan boleh juga membawa kepada pembaziran, boros dalam agama. Kata Allah, wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Ini surah Al-A'raf ayat yang ke-33. Makalah kamu dan minumlah kamu. Jangan kamu berlebih-lebihan. Allah Ta'ala tak suka kepada orang-orang yang berlebih-lebihan. Ya? Ayat ni juga menjadi dalil bahawa asal-asal makan minum itu harus. Pasal Allah Ta'ala kata, wa kulu washrabu, makanlah, minumlah, tapi jangan lebih-lebih. Allah Ta'ala tak suka orang yang lebih-lebih, kata Allah. Ya? Ayat ni juga menunjukkan bahawa makan minum itu harus, melainkan jika ada larangan tertentu. Di mana di sini larangannya ialah berlebih-lebihan, jangan lebih-lebih sangat. Ya? Allah Ta'ala tak suka. Kalau tak mudarat diri awak pun Allah Ta'ala tak suka. Al-mu'min ya'kulu fi ma'i wahid wal kafir ya'kul fi arba'ati am'a. Ya, Nabi sebutlah hadis Bukhari daripada ma'ad yakrib. Kata Nabi, orang Islam makan dalam satu perut. Orang beriman, orang bukan Islam makan dalam 4 perut. Ya. Dalam hadis lain Nabi kata, tidak ada bekas yang lebih buruk di sisi anak Adam untuk diisi melainkan perutnya sendiri. Ya. Jadi itulah seburuk-buruk bekas. Jadi makan bolehlah, tapi jangan banyak. Makruh lah makruh, tapi ia satu perkara yang tidak baik. Yang kedua, minum racun. Ini haram. Kalau kita tahu betul-betul racun lah, atau memang tertulis di situ poison, racun, maka tidak boleh. Karena kata Allah, wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahimah. Saya dah baca ayat ni tadi. Dan Nabi bersabda, man tahassa summan faqatala nafsahu fasumuhu biyadihi yaumal qiyamah finnar jahannam khalidan mukhalladan fiha abada. Ya. Setengah riwayat yang lain Nabi kata yatawajja batnahu. Ya. Bukan. Itu dalam bab bunuh diri dengan besi. Siapa-siapa yang meminum racun lalu membunuh dirinya, maka di tangannya esok-esok pada hari kiamat akan ada racun. Ya. Of course lah, dalam neraka jahanam dia ada racun. Apa dia buat? Dia minum je racun tu. Dan dia akan kekal di dalamnya. Dalam hadis yang lain Nabi kata, siapa-siapa yang membunuh dirinya dengan besi, maka qatala nafsahu bihadidin dalam hadis yang lain Nabi kata, man qatala nafsahu bihadidatin fahadidatuhu biyadihi yatawajja bihi au biha fi batnihi ila yaumil qiyamah. Siapa-siapa hak bunuh diri dia dengan besi, esok-esok dalam neraka jahanam ataupun pada hari kiamat, besi itu akan sentiasa ada pada tangannya. Apa dia buat? Dia akan tikam-tikam dirinya sampai bila-bila. Ya. Dan setengah lain Nabi kata, dalam hadis itu juga Nabi kata, siapa-siapa membunuh dirinya dengan terjun daripada berguling daripada gunung tempat tinggi, esok-esok ke hari kiamat, tu dia buat, naik guling. Macam mana cara dia bunuh dirinya di dunia, macam itulah cara dia bunuh dirinya ataupun dia menyeksakan dirinya di akhirat nanti. Sebab itu kalau tuan-tuan belajar 70 dosa besar Az-Zahabi, ada kuliah sini. Sebagian masjid surah dia ada kuliah tu. Saya pun mengajar di satu masjid Kubur Gajah, besar masjid tuan-tuan, lebih kurang masjid tuan-tuan lah. Dah 4 tahun saya ajar di masjid tu, before PKP lagi 5 tahun kot. Saya ajar buku Az-Zahabi Kabair itulah, dosa-dosa besar Az-Zahabi.
Ya, sekarang dah masuk dosa yang ke-26. Dosa hakim, qadi ataupun pemerintah yang jahat. Al-hakim su. Dosa yang ke-26. After 5 years. Tapi ialah masa PKP itu kan flip-flop ya, on off kan. Tapi termasuk dalam dosa tuan ialah membunuh diri sendiri. Tak boleh. Ya, haram sama sekali. Kukuk mana pun tak boleh bunuh diri sendiri. Melainkan kalau dia bukan niat nak bunuh diri sendiri, tapi dengan sebab perbuatan dia tu mati, itu jangan kira bunuh diri sendiri, dia tak termasuk. Contoh ada orang dia kematian suami. Kematian suami tuan. Sedih sangat. Ya, over grief dia panggil. Apa dia panggil Melayu ah? Murung. Oh mati murung rupanya ya. Bahaya juga murung tu tuan. Macam kat Terengganu dulu ada seorang, dia Allah, mudah-mudahan Allah Ta'ala mengampunkannya. Kalau tuan masih ingat lah, saya ingat 10 years ago, ada seorang lelaki ni dia nak tukar status dalam IC dia kepada wanita sebab dia dah bukan lelaki lagi. Minta dengan mahkamah tak lulu. Murung dia tuan-tuan sampai mati. Saya ingat after 1 month kot lepas tu mati. Tuan-tuan boleh check dekat internet, ada berita dia. Murung tuan sampai mati. Ya. Jadi kes ni pun sama juga, suami mati sedih sangat. Ya. Mati dia. Tapi saya tak dengar lagi isteri mati, suami murung mati, belum pernah dengar lagi lah. Tapi kalau suami mati, isteri murung mati, ada kes begitu. Jadi kalau tuan-tuan ada pernah dengar ya, ada isteri mati, suami murung mati juga. Cerita kat saya, nanti saya boleh cerita lagi. Pengalaman tu satu semua gelak, saya pun tak tahu pasal apa. Ya. Ada orang tu tuan-tuan, ini saya tak tahulah, ini Ustaz Wanji cerita ya. Kenal Ustaz Wanji ya? Dia duduk dalam penjaga sekarang kan. Ya. Dia orang Sungai Buloh. Tempat saya tu. Member saya tu. Ya. Dan saya selalu jumpa dia. Dia selalu duduk kat kedai mamak. Ya. Kedai Fairuz namanya. Dalam 2-3 tahun ni dia banyak duduk di situ. Tentu tahu apa kerja dia kat situ. Kerja dia buka laptop baca buku ataupun dia ada laman web dia kan. Di mana dia syarah Sunnah Abi Daud. Apa nama web dia saya tak ingat. Sejarahlah tengok, saya tak tengok pun. Bukan jarang tak tengok langsung. Tapi saya suka tengok dia ceramah live. Ya. Bukan kerana politik, saya tak ada kena-mengena dengan politik, tapi kerana ilmu dia. Dan bagi saya personally dia memang orang berilmu. Ya. Saya banyak juga tanya dia. Dulu di Masjid Bandar Baru Sungai Buloh tuan-tuan, antara ustaz yang paling ramai jemaah ialah beliau. Termasuk saya sendiri. Saya kalau kuliah orang saya banyak miss. 15 tahun lepas, tahun 2008 2009, masa tu saya tak mengajar lagi lah di Masjid Surau, mengajar tapi 1-2 aja. Saya tak banyak mengajar. Jadi masa saya free saya duduk di masjid dengan kuliah orang. Salah satunya ialah saya duduk kuliah beliau lah. Masa tu dia ajar fiqh semayang dan dia memang banyak merujuk kepada fatwa Qardawi. Ya. Dia lah cerita kan. Dia cerita ada seorang tu isteri dia meninggal. Hari-hari pergi kubur. Kata baguslah kawan ni. Sayang sungguh kat isteri dia. Aku kalau isteri aku mati, hore. Dia pergi kubur hari-hari, Allah sedihnya. Orang pun tanyalah dia, pasal apa pergi kubur hari-hari, tak bagus. Memanjang kesedihan, tak boleh. Sebab tu wanita tuan-tuan, bila suami mati, dia tak dibenarkan keluar daripada rumah dan dia tak boleh pergi ke kubur bahkan. Ya. Dia dalam masa iddah kan. Ya. Dia panggil ihdad dalam syarak, dia tuan-tuan belajar fiqh jenazah. Perempuan dia wajib ihdad. Ihdad ni masuk berkabung. Ya, dia tak boleh ambil wangi-wangian, dia tak boleh berhias, dia tak boleh macam-macam. Ya. Of course lah, dia tak boleh keluar dari rumahnya selama 4 bulan 10 hari. Jadi dia ajar oleh Allah Ta'ala sendiri dalam Quran ada perintahkan begitu. Ya. Tapi kalau lelaki tak apa kan. Orang bertanya dia, pasal apa hari-hari pergi, tak baik memanjang kesedihan. Ya tak? Awak bukan macam perempuan apa kena berkabung. Awak relax aja. Ya sedih-sedih jugalah, tapi janganlah hari-hari pergi kubur. Kan? Dia kata aku pergi kubur ni pasal isteri aku pesan. Dia kata abang selagi tak tumbuh rumput atas kubur saja abang jangan kahwin. Saya bukan tak tahu abang ni nak kahwin ni kalau saya mati ni. Sebab tu aku pergi hari-hari, aku siram kubur dia supaya cepat tumbuh rumput. Katanya begitu lah, tak tahu dia ceduk cerita kat mana kan.
Jadi dosa besar tu bunuh diri lah ya. Jadi kalau macam tadi dia tak dikira membunuh diri. Hak ni memang jenis bunuh diri lah. Dia buat benda tu kerana nak bunuh diri. Dan memang tuan-tuan banyak kes bunuh diri pada hari ni. Termasuk di negara kita pun katanya kadarnya telah meningkat. Terutama pada musim PKP dulu. Ramai orang bunuh diri, termasuk orang Melayu. Walaupun kadang-kadang orang Melayu ni susah nak bunuh diri. Susah tuan. Dia tak masa bangsa lain. Bangsa lain dia cepat sikit bunuh diri, adalah kan. Ya. Berbanding sebagai negara yang maju-maju, tuan-tuan, banyak kes bunuh diri. Amerika tuan-tuan setiap hari mesti ada orang bunuh diri. Di Korea tuan-tuan, bangunan yang tinggi-tinggi, 20 tingkat, 30 tingkat, ya, ada pagar. Dan begitu juga dia Om Bridge, dia punya jambatan. Siapa pernah pergi Korea sini? Banyak jambatan dia buat pagar. Kenapa? Kerana kes bunuh diri. Saya pun ada baca di Jepun juga kes bunuh diri. Ya. Kerana stress of work, stres bekerja. Oh, macam-macam. Stres bekerja pun boleh bunuh diri. Dia jiwa kosong kan. Dia banyaklah dia buat benda kan. Okey, jadi tak boleh juga ya. Itu betul-betul yang berbahaya. Dan mungkinlah ada aspek-aspek yang lain. Dia buat mari sini dua saja. Ala kulli hal, dari sudut makanan ni yang beracun tuan-tuan, termasuk juga haiwan beracun. Tak boleh. Sama ada yang berada di daratan atau yang berada di lautan ataupun di air. Walaupun makanan air ni sebenarnya dia agak terbuka, di mana semua makanan ataupun haiwan lah ya, yang berada di dalam air, termasuk di sungai, di laut, selain daripada dua alam. Kerana ada isu lah hak dua alam ni. Dan juga selain daripada yang menerkam mangsa bila dia nak cari makan, seperti buaya dan seumpamanya, hak lain tu semua halal, permissible in Islam. Tak kisahlah bentuk dia macam mana, nama dia apa sekalipun. Oh ni babi laut, babi laut. Ya. Mudarat tak? Tak. Makan dengan taring atau kuku tak? Tak. Boleh makan. Oh macam jijik lah. Ya. Haiwan laut ni dia agak terbuka. Hatta Al-Imam Syafi'i rahimahullah, pendapat dia yang paling latest, semua haiwan di air, di sungai, di laut harus untuk dimakan. Selagi mana ia tidak memudaratkan dan selagi mana ia tidak memakan atau mencari mangsa dengan kuku atau taringnya seperti buaya. Hak lain semua harus. Mudarat, kalau ikut fatwa dia yang lama, makanan di air ni atau haiwan di air dia agak ketat sikit. Dia kata apa-apa haiwan yang sama di air dengan haiwan daratan haram. Contohnya macam ketam-ketam. Ketam kalau ikut mazhab Syafi'i yang lama, tak boleh, haram. Kerana ketam ni dia sama atau mirip dengan kala di darat. Apa-apa yang tak boleh makan di darat, tak boleh juga makan di air jika ia sama. Ketam dikira sebagai kala laut. Aqrabul aqrabul bahri. Maka kita dapati dalam buku-buku teks mazhab Syafi'i, saya duk baca kan, depa juga mengharamkan saraton. Saraton ialah itulah ketam. Oh, ketam haram tuan-tuan, kalau nak ikut mazhab Syafi'i yang lama jangan makan ketam. Tapi yang baru telah disaring ya. Hatta Imam Syafi'i sendiri kata, Sahibul Bayan ya, Al-Imam Ali bin Husain Al-Yamani, antara top figure lah mazhab Syafi'i sebelum Nawawi lagi. Dia pun beritahu bahawa makanan di air, di sungai, di laut, Al-Imam Syafi'i rahimahullah telah menghalalkan kesemuanya selagi mana ia tidak memudaratkan dan selagi mana ia tidak mencari makan dengan taring dan kukunya. Dan juga dua alam. Jadi mazhab Syafi'i dia tiga lah. Mudarat, mencari makan dengan kuku dan taringnya seperti buaya ya. Dan juga yang ketiga ialah dua alam. Tiga ni di air tak boleh. Kalau ikut majoriti para ulama tuan-tuan, hanya memudaratkan saja tak boleh. Mencari kuku, mangsa dengan kuku dan taring seperti buaya boleh, Maliki boleh. Dan begitu juga dua alam pun sama. Sebagai ulama yang lain, Maliki, Hanafi, tak silap saya, mana ramai ulama yang lain pada Imam Syafi'i itu atau mazhab Syafi'i, dia membenarkan dua alam ni
sama ada makruh atau harus. Maliki makruh saja, tidak haram. Hanafi harus kot tak silap, tapi dia melihat. Ya. Tapi mazhab Syafi'i 3. Tak boleh, 2 alam tak boleh. Ada juga tuan-tuan haiwan yang 2 alam ni ketam. Ketam ke? Ketam yang jenis 2 alam. 2 alam ni tuan-tuan nak kena faham. Kalau dia 2 alam, dia memang duduk di air, di darat dia sekejap saja, itu tak dikira 2 alam. Ya. Ataupun dia tak hidup di darat, dia hidup cuma dalam air, itu tak kira 2 alam. 2 alam ni maksudnya dia hidup di daratan dan dia hidup juga di air, tu baru 2 alam. Hidup tu maksudnya dia boleh bergerak apa gitu, tak ada masalah. Ketam tuan-tuan, ada ketam yang hidup di darat dan hidup di air. Ketam sungai tu, ketam nipoh apa gitu ini tu. Kalau ketam laut, sebenarnya dia bukan 2 alam. Ketam laut ni dia hanya hidup di laut, dia tak hidup di darat. Tuan-tuan ambil ketam laut buat keluar, tak lama dia mati. Tapi kalau ketam-ketam hok tu, ketam-ketam sungai tu, dia siap cari makan kat luar lagi. Kita pergi sungai, dia berjalan ngong-ngong lagi. Boleh makan 2 alam tu. Betul tak? Sebab itu tuan-tuan, sebahagian ulama Syafi'i, saya tak tahulah majoriti atau tidak di kalangan mereka, mengharamkan ketam-ketam yang hidup di darat dan hidup di air. Seumpama dalam konteks air ni ketam nipah, ketam batu kan? Tak tahu, saya pun tak tahu. Menyebabkan tuan-tuan mufti wilayah pada waktu itu, ini 5-6 years ago, Dr. Zul Al-Bakri, dia jawab hukum memakan ketam hak jenis 2 alam tu. Dia kata harus. Memang ada ulama terutama yang mazhab Syafi'i mengharamkan, sebagai lain membenarkan. Tapi ini mu'allal, ini hukum yang bukan ta'abudi, dia ta'lil. Kita semok balik, kita lihat balik, kita tarjih, katanya harus, boleh makan. Walaupun dia 2 alam, kerana tak ada apa isu-isu di situ. 2 alam ni hak berat sekali katak lah, sebab dinaskan. Lain pada katak ni dia agak terbuka, agak open. Jadi dia kata haruslah, ketam tu nak ikut, kalau betul-betul mazhab Syafi'i tak boleh makan tu kalau dia 2 alam tu. Tapi dalam konteks makan minum hari ni tuan-tuan, bukan nak cakap lah bagi saya tusik. Kadang dia tak tengok Syafi'i, Hanafi, Hanbali, dia lebih lihat kepada dasar. Dan sebab kalau dia tak boleh, kenapa dia tak boleh? Kalau tidak ada alasan yang kukuh untuk nak kata dia tidak boleh, maka ulama pada hari ini akan kata ia boleh, walaupun ia bersalahan dengan mazhab-mazhab tertentu. Malaysia ni okey mazhab Syafi'i, tapi bila kita lihat dasar-dasarnya tidak kuat, ulama hari ni tak ambil. Itu dipanggil prinsip tarjih. Ulama hari ni tuan-tuan banyak tarjih dalam bab selain ibadah lah ni, mu'allal ni, muamalat, pemakanan, pemakaian, dia lebih tarjih. Tarjih ni maknanya dia lihat secara keseluruhan, dia akan ambil hukum yang paling bagus, the best solution, the best hukum. Of course lah yang bersesuaian dan menepatilah dengan keperluan pada hari ini. Sebab itu selain daripada isu ibadat, isu mu'allal ni lah, hukum-hukum yang ta'lili dia panggil, kita tak boleh sekadar melihat apa yang ada dalam buku, terutama buku-buku yang lama. Kita kena lihat fatwa-fatwa terkini. Kerana itu yang lebih orang kata apa, lebih baiklah. Kerana kita hidup pada zaman hari ini, kita tak hidup, jangan duk cerita pasal makan minum hanya merujuk pada buku-buku lama lah. Buku 100-200 tahun dulu. Of course lah kalau 500-600 tahun dulu, kena saring jugalah dengan buku-buku terkini, hatta fatwa-fatwa semasa. Kita mesti tuan-tuan, subjek apa kita ambil semua kontemporer. Saya dulu belajar di universiti, pekat master. Yalah, kalau dulu tak ada sangat, tapi sekarang banyak subjek-subjek di universiti. Kita lihat di pekat-pekat tinggi lah, di pekat master, PhD, subjek-subjek semua kontemporer. Kalau tafsir kontemporer, tafsir contemporary. Kalau hadis, isu-isu hadis kontemporer. Kalau fiqh pemakanan, fiqh makanan contemporary. Pasal apa? Semua kena kait dengan isu-isu semasa. Hatta kami di UiTM pun, kalau di universiti lain, Islamic study, apa? Islamic economy. Kami Akademi Islam Contemporary. Dia panggil ASIS, Academy of Contemporary Islamic Study. Akademi Pengajian Islam Contemporary dia, semasa. Sebab tu saya banyak sebut ataupun selalu sentuh perkara-perkara yang melibatkan semasa. Kita boleh belajar buku-buku lama sebagai panduan, tapi tidak kesemuanya. Ada benda dia boleh berubah. Of course lah ulama yang terkini lah yang buat pembaruan, buat saringan dan seumpamanya. Kita hanya ikut saja.
Tapi prinsip tu kita kena ada. Di mana sebahagian hukum, terutama hak jenis mu'allal ni, dia boleh saja berubah mengikut zaman dan masa. Of course lah, lokasi-lokasi tertentu. Ya. Kita jangan ingat semua pendapat ulama ni macam wahyu ilahi yang tak boleh diubah sama sekali. Wahyu ilahi ni Quran dengan hadis Nabi, tuan-tuan. Pendapat sesiapa sahaja dia boleh diubah di atas dasar-dasar tertentu. Melainkan perkara yang memang tak boleh ubah. Nak ubah rakaat semayang sampai sudah tak boleh. Tapi susu yang seumpama ni, termasuk bab makan minum ni, dia ada dasar-dasarnya. Dan dia boleh berubah daripada satu masa pada satu masa yang lain. Asal tak bunyi tek biasa bunyi. Tak bunyi dah, rosak dah. Dia nak ustaz mengajar lagi lama lagi dah kot. 50 minit dah. Boleh berhenti dah. Okey, kemudian sebab yang pertama tadi, sebab yang pertama tu adalah bahaya. Ingat ya, saya, tuan-tuan tak ada buku pun tak apa, tak ambil nota pun tak apa, tapi muslimat banyak ambil nota lah. Saya pergi masjid mana-mana kan, muslimat kaji sungguh ambil nota kan. Kalau orang lelaki, kalau tengok, kalau ambil nota tu kira bagus tu. Sebab jarang. Orang lelaki tuan-tuan, perempuan, jangan orang kata macam dengking dia. Orang lelaki ni dia bijak, dia cepat tangkap. Dan dia ingat lama. Tapi dalam setengah sekarang dia tak bijak juga. Dia lupa juga kan. Tak apalah ya. Janji ingat. Okey? Prinsip-prinsip asas perkara fundamental ni kita kena ingat. Jadi kita dalam bab kenapa satu makanan itu dilarang. Nombor satu, berbahaya. Ingat the next nanti najis. Di mana apa-apa yang melibatkan najis ia diharamkan, tak boleh kita makanlah atau minumnya, insya-Allah taala ya. Ada yang disepakati najis kita tak boleh makan atau minum, ada yang tidak disepakati najis. Ni ada khilaf fikih lah. Yang melihat ia najis maka tak boleh makan, yang melihat ia bukan najis maka boleh makan. Macam itulah cerita dia. Tapi najis ni banyak dia disepakati kalau benda-benda tu najis lah ya. Insya-Allah taala, mudah-mudahan. Ada tanya apa tak? Ada soalan? Tak ada soalan? Tak ada, kita berhenti setakat ni dulu. Sikit sebanyak urusan kita, mudah-mudahan dapat memberi manfaat. Dan kalau ada masa esok hari ataupun the next session, kita akan sambung lagi. Aku Luqul Azhar, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutuplah dan tangguhkan majlis kita dengan tasbih kafar. Subhanallah, alhamdulillah.